Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Kavinia Gunasegran dari Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM akan bentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Kesalahan Bacaan dalam Bahasa Melayu oleh Murid Disleksia berdasarkan perspektif teori Levinson untuk seminar pagi ini. Baiklah, sebagai pengenalan, disleksia merujuk kepada satu masalah pembelajaran yang khusus iaitu melibatkan dua aspek iaitu visual dan auditori iaitu penglihatan dan pendengaran. Disleksia ini mempengaruhi keupayaan membaca dan menulis seseorang. Apabila dikaitkan dengan bacaan pula, kemahiran membaca ini bergantung kepada empat aspek yang utama iaitu pengenalan huruf, penyesuaian huruf dengan bunyi, kesedaran fonemik dan fonologikal dan kemahiran mengeja yang asas. Pernyataan masalah dan objektif kajian. Pernyataan masalah. Okey, pengkaji mendapati murid disleksia mempunyai masalah literasi khususnya dalam aspek bacaan bahasa Melayu. Dan masalah yang paling signifikan yang didapati ialah murid disleksia ini mempunyai kekeliruan dan kecelaruan huruf dan bunyi dalam proses membaca. Kajian ini akan mengkaji kesalahan bacaan mengikut teori Levinson disleksia 2003 dalam kalangan murid disleksia. Sorutan kajian. Pengkaji telah mengkaji beberapa kajian tentang disleksia iaitu dalam bidang disleksia masa pembelajaran dan kajian-kajian yang terkini menunjukkan pengkaji lepas telah mengkaji disleksia dari aspek kognitif dan juga kesedaran fonologikal. Kajian-kajian juga mengkaji pemprosesan fonologikal dan pengetahuan fonologikal dalam aspek disleksia. Dari aspek literasi dan bahasa pula, kajian-kajian telah membuktikan pengenalpastian bunyi huruf dan perkaitannya dengan tahap kognitif murid disleksia dan terdapat juga kajian dijalankan pada tahun lepas yang mengkaji hubungan interaksi sosial dan literasi dan juga kajian yang meneliti hubungan literasi dalam pembelajaran bahasa secara umumnya. Baiklah, metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan reka bentuk pendidikan kualitatif jenis deskriptif dan satu teori kajian telah digunakan iaitu teori Levinson disleksia. Seramai 10 orang murid disleksia telah dipilih sebagai sampel kajian dan semua sampel kajian ini telah pun didiagnos dengan disleksia secara klinikal di lokasi kajian yang dipilih iaitu Pusat Disleksia Persatuan Disleksia Ampang. Dari segi penganalisan data pula, pengkaji telah menggunakan analisis tematik untuk menganalisis data. Baiklah, dapatan kajian. Menurut Levinson, iaitu teori yang digunakan dalam kajian ini, teori Levinson disleksia, terdapat 7 jenis mekanisme kesalahan bacaan iaitu pengguguran, pemindahan, penyisipan, penggantian, pembalikan, pemolupan dan agakan ataupun suka-suka. Dan kerangka konsep ini telah dibuktikan oleh penyelidik Vijay Lechwi Subramaniam pada tahun 2003 dalam kajiannya di Universiti Putra Malaysia. Dan dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan teori tersebut yang telah dibuktikan di Malaysia tetapi akan mengkaji kesalahan bacaan itu mengikut tahap pembelajaran murid disleksia di PDM iaitu Pusat Disleksia Malaysia. Daripada kajian ini, pengkaji telah mendapati terdapat perbezaan yang signifikan ataupun yang dominan antara kesalahan bacaan mengikut tahap pembelajaran. Contohnya permulaan, pertengahan dan lanjutan iaitu beginner, intermediate dan advanced. Contohnya pada peringkat tahap pembelajaran permulaan iaitu beginner, murid disleksia lebih cenderung melakukan kesalahan pengguguran ataupun pembalikan dalam aspek membaca. Walau bagaimanapun, murid dari aspek dalam tahap pembelajaran pertengahan melakukan kesalahan pengguguran dan penggantian. Manakala murid dalam tahap pembelajaran lanjutan lebih melakukan kesalahan penyisipan dan pembalikan. Dan saya juga akan merincikan setiap tahap pembelajaran tersebut. Misalnya pada tahap pembelajaran permulaan, murid disleksia lebih cenderung melakukan kesalahan pengguguran dan pembalikan. Okey, contohnya dari aspek pengguguran ini, perkataan yang diberi ialah kera, tetapi murid membaca perkataan ke dan menggugurkan huruf R. Okey. Satu lagi contoh ialah perkataan ini. Murid disleksia membaca ni dan sekaligus menggugurkan huruf
ataupun huruf vokal ataupun huruf konsonan. Okey, dalam pemerhatian pengkaji ini memang subjek kajian yang menggugurkan sama ada huruf vokal ke ataupun huruf konsonan apabila membaca suatu perkataan. Kesalahan yang kedua ialah pembalikan. Contohnya, ini dibaca we, sebab N tu diterbalikkan menjadi U sebab persamaan bentuk huruf dia. Satu lagi contoh ialah beta dibaca sebagai data sebab huruf B diterbalikkan menjadi D. Dan pembalikan huruf ataupun suku kata memang sesuatu masalah yang dominan dalam kalangan murid disleksia. Okey, tahap pembelajaran yang pertengahan manakala lebih memfokuskan jenis kesalahan bacaan penggantian dan pengguguran. Dan penggantian di sini merujuk kepada penggantian dari segi huruf vokal ataupun huruf konsonan. Dan masalah ini jadi sebab murid disleksia ini tidak dapat mendiskriminasi huruf dan bunyi secara fonologikal. Contohnya, perkataan diberi ialah sekolah tetapi murid membaca sahkolah. Mereka menggantikan huruf E kepada A. Satu lagi contoh, dicat. Ini penggantian huruf C, K ini memang lazimnya dilakukan oleh murid disleksia melalui pemerhatian pengkaji. Contohnya dicat itu disebut sebagai dikat. Di mana murid disleksia menggantikan huruf konsonan C dengan huruf konsonan K. Okey, pengguguran pula contohnya murid disleksia pada tahap pertengahan ini menggugurkan sama ada huruf ataupun menggugurkan perkataan. Contohnya pengguguran huruf tu rendah, dia baca redah. Pengguguran huruf konsonan berlaku. Walaupun mereka baca penuh rendah, tetapi bila dia membaca balik redah, berlaku pengguguran N, huruf konsonan N. Dan satu lagi pengguguran perkataan, contohnya di tepi, dibaca tepi dan sebagainya. Okey. Seterusnya, yang terakhir, tahap pembelajaran lanjutan. Murid-murid pada tahap pembelajaran ini lebih melakukan kesalahan penyisipan dan agak-agakan. Contohnya, perkataan pulang dibaca sebagai pulalang. Perkataan kampung dibaca sebagai kamapung. Ataupun perkataan bunga dibaca sebagai bunga. Jadi, murid disleksia ataupun subjek kajian di sini menyisipkan huruf vokal ataupun huruf konsonan yang tidak ada dalam perkataan itu. Okey. Kesalahan yang kedua ialah agak-agakkan. Contohnya, perkataan ada dan, dari, tetapi disebut di, ataupun perkataannya yang tetapi dia baca sayang. Perkataannya setelah dia baca ketek. Dan pada pemerhatian pengkaji ini, pengkaji mendapati murid disleksia ini tidak ada fokus. Kadang-kadang tidak ada fokus ataupun dia sebut perkataan yang dia dah tahu. Contohnya yang, tapi dia dah belajar sayang. Jadi dia sebut sayang. Jadi murid disleksia ini lebih cenderung melakukan agak-agakan ataupun dia suka-suka dia akan membaca. Okey. Baiklah, kesimpulan dan penghargaan. Kesimpulannya, murid disleksia mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik dan jenis kesalahan ini bergantung mengikut tahap pembelajaran murid disleksia. Pada pemerhatian pengkaji, jenis kesalahan disleksia ini lebih signifikan, yang paling signifikan didapati ialah pengguguran dan pembalikan. Di sini juga pengkaji ingin memberikan penghargaan kepada dua pihak yang utama, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi atas Gerahan Fundamental Research Scheme (FRGS) dan juga pihak Persatuan Disleksia Malaysia atas sokongan dan bantuan selama penyelidikan ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.